Okey, kita sambung Syarah Bulughul Maram, Kitab As-Salat, muka surat 26. Hadis yang ke-153. Qala al-musannif rahimahullah wa ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah SAW qala la salata ba'da al-fajri illa sajdataini. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada solat selepas waktu fajar kecuali dua sujud. Dua sujud mana? Dua rakaat solat sunat. Mana tak boleh solat selepas fajar. Kita ada bincang, ada 5 waktu yang dilarang solat. Tapi berbeza pendapat. Ada kata 3 mazhab yang dilarang solat tu hanyalah solat sunat mutlak. Tapi dalam mazhab Syafi'i, waktu dilarang boleh kita solat sunat yang bersebab. Seperti solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat wuduk kan. Solat sunat mutlak tak boleh. Tapi tiga mazhab, tiga mazhab, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, waktu yang dilarang semua jenis solat sunat tak boleh. Kecuali solat fardu ataupun qada. Okey? Jadi hadis ini menerangkan boleh kita solat. Nabi kata tidak ada solat selepas solat fajar kecuali 2 rakaat. 2 rakaat apa ni? Yang boleh solat selepas solat fardu, iaitu qada solat sunat fajar. Dalam riwayat Abdul Razak, la salata ba'da tulu'il fajri illa raka'atai al-fajri. Maksudnya dalam riwayat Abdul Razak dengan lafaz tidak ada solat selepas terbit fajar kecuali 2 rakaat fajar, iaitu solat sunat yang kita dah sebut minggu lepas kan. Kalau dia datang lewat ke masjid, orang dah solat fardu subuh, dia pun join sekali solat Jumaat subuh. Lepas bagi salam, dia pun bangun solat sunat fajar yang dia tak sempat, maka dibolehkan. Walaupun hadis yang sebelum ni menyebutkan tak boleh solat sunat, maka hadis ni mengkecualikan. Ataupun hadis ni khusus kepada hadis yang umum. Hadis umum tak boleh solat. Hadis khusus pada kecuali solat sunat subuh boleh solat. Jadi orang kita ni kalau solat sunat lepas solat fardu dianggap satu benda yang salah kan. Tapi dia lupa sebenarnya mazhab Syafi'i membenarkan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kalau sebelum PKP lah, ada selepas orang solat fardu subuh, ada dia bangun dia solat sunat. Mungkin mereka dah mula faham itu adalah sebenarnya dibenarkan oleh agama. Okey, fiqhul hadis. Hadis ini menyatakan bahawa mengerjakan solat sunat setelah terbit fajar, iaitu sebelum mendirikan solat subuh, adalah dilarang kecuali 2 rakaat solat sunat fajar. At-Tirmizi berkata, ulama telah bersepakat bahawa makruh solat setelah fajar kecuali 2 rakaat solat sunat fajar. Bila kita solat sunat fajar, selepas solat fajar, kita nak niat apa? Qada ke tunai? Dia sebenar, kata ulama, kita tak perlu sebut qada. Sebab apa? Bila kita solat di luar waktu, automatik dia qada. Kita sebut ke tak sebut, memang jadi qada. Kan? Sama juga tunai. Kita kalau solat di waktunya, automatik dia jadi tunai. Tak payah sebut tunai. Saja aku solat subuh tunai. Kan? Bila dalam waktu, memang tunailah tanpa disebut. Bila kita sebut tunai ke qada, kita nak bagi tahu siapa? Nak bagi tahu siapa? Soalannya nak bagi tahu siapa? Nak bagi tahu orang sebelah. Orang sebelah dah tahu dah. Ini lepas dah waktu. Nak tahu Tuhan. Tuhan dah tahu lama dah. Nikah kena sebut? Tak payah sebut. Memang ada kat depan dah. Lepas tu syarat nak kahwin, pengantin ada kat depan. Okey, fiqhul hadis. Hadis ini menyatakan bahawa mengerjakan solat sunat setelah terbit fajar, iaitu sebelum dirikan solat subuh, adalah dilarang kecuali 2 rakaat solat sunat fajar. At-Tirmizi berkata, ulama telah sepakat bahawa makruh solat setelah fajar kecuali 2 rakaat solat sunat fajar. Jadi saya nasihatkan diri saya dan semua, bila kita bangun lewat ke, jangan tinggal solat fajar. Sama ada waktu lagi subuh ataupun dah habis, jangan tinggal. Sebab kenapa?
Satu, Nabi tak pernah tinggal. Antara satu-satu solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal, walaupun ketika musafir, ialah solat sunat fajar. Walaupun satu masa Nabi dah bangun, waktu subuh dah habis, dah cerah, terbit matahari, Nabi tetap solat sunat fajar. Yang kedua, tak boleh tinggal sebab apa? Sebab kelebihannya sangat besar. Nabi kata, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar lebih baik pada dunia dan segala isi. Amat tidak cerdik orang keluar awal pergi kerja, sebulan dapat 5,000, 10,000. Tapi tak solat sunat 2 rakaat, yang Nabi kata, kelebihannya bukan 5,000, bukan 5 juta. Lebih baik pada dunia dan segala isi. Jadi mengerjakan 2 rakaat salat sunat fajar setelah terbit fajar, dan kedua-dua rakaat tersebut masih berada dalam waktunya adalah dibolehkan. Namun begitu, hadis ini mungkin kelihatan bercanggah dengan hadis sahih yang lain, iaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud tidak ada solat setelah fajar hingga terbit matahari. Anda macam bercanggah kan dengan hadis yang kita belajar sebelum ni. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain daripada Umar Al-Khattab, bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud tidak ada solat setelah solat subuh sehingga terbitnya matahari. Tiba-tiba hadis ni kata boleh. Jadi dia sebenarnya tak bercanggah. Dua hadis di atas jelas menunjukkan percanggahan dengan hadis Ibnu Umar pada lafaz fajar. Hadis Ibnu Umar menyebut selepas fajar, iaitu selepas terbit fajar. Adapun hadis Abu Sa'id dan Umar Al-Khattab menyebut selepas solat fajar ataupun solat subuh. Mengenai dua hadis di atas ini, Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Al-Muntaqa, nas-nas yang sahih ini menunjukkan bahawa larangan solat dalam waktu fajar tiada kaitan dengan terbitnya fajar tersebut. Sebaliknya, ia hanya berkaitan dengan solat fajar ataupun solat subuh. Dia tak ada beza terbit fajar dengan solat subuh kan? Kalau tak boleh solat selepas terbit fajar, beza tu. Satu lagi tak boleh solat selepas solat subuh, berbeza. Justru terdapat setengah ulama cuba menyelarikan kedua-dua hadis ini yang bercanggah daripada sudut zahirnya. Ada yang berdampak bahawa oleh kerana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim lebih sahih, maka hadis Ibnu Umar dengan sendirinya tertolak. Hadis Ibnu Umar yang mana? Yang Nabi kata tidak boleh solat selepas fajar kecuali solat sunat subuh. Ini satu pendapat. Namun pendapat yang sahih ialah larangan dalam hadis Abu Sa'id adalah membawa kepada haram. Pendapat yang sahih ialah larangan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri membawa kepada haram, iaitu haram menunaikan solat sunat, larangan selepas solat subuh. Adapun larangan dalam hadis Ibnu Umar adalah larangan syarak, iaitu tidak boleh mengerjakan solat sunat selepas terbit fajar kecuali 2 rakaat. Jadi hadis yang melarang tu umum, hadis yang membenarkan adalah khusus. Dengan kata lain, tidak ada solat yang dianjurkan oleh syarak selepas terbit fajar kecuali 2 rakaat sebelum solat subuh. Ia disokong dengan tindakan Nabi Muhammad SAW yang meringkaskan solat sunat sebelum subuh seringkas-ringkasnya, sehingga Aisyah berkata, aku tidak pasti sama ada baginda membaca Fatihah ataupun tak. Ada ketika Nabi solat sunat subuh dengan cepat, sehingga Aisyah berkata apa? Aku tak pasti Nabi baca Fatihah ke tak, sebab nampak macam laju sangat, cepat sangat. Jika solat sunat sebelum yang sememangnya dianjurkan syarak, malah amat digalakkan. Jadi apakah keperluan untuk melakukan solat sunat selain yang dianjurkan oleh syarak? Jadi sebaik-baiknya bila lepas solat subuh, jangan solat sunat yang lain. Ikut hadis yang pertama. Tapi bila kita waktu terlewat, kita pergi lewat, tak sempat solat sunat subuh, maka ambil hadis yang kedua, iaitu dibenarkan. Yang dilarang tu semua solat kecuali solat sunat subuh. Pengajaran hadis, dilarang mengerjakan solat sunat setelah terbit fajar kecuali solat sunat 2 rakaat subuh. Yang kedua, ketetapan sesuatu ibadat adalah bersumberkan wahyu. Yang boleh menetapkan boleh ataupun tak boleh bukan pendapat orang, bukan pendapat ulama, tapi dia mesti datang daripada wahyu, sama ada daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Yang ketiga, dianjurkan melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum solat fajar.
Yang keempat, sesuatu amalan walaupun pada zahirnya baik tidak boleh dilakukan tanpa keizinan syarak. Solat sunat baik kan? Tapi kalau solat di waktu dilarang, tak boleh. Sebab itulah agama tak boleh pakai akal. Akal rasa zikir 1000 bagus. Ya, betul. Pada akal manusia. Tapi agama kena ikut wahyu. Tidak ada satu pun hadis yang mengatakan zikir 1000 ke 10,000, tak ada. Maka yang baik tu bukan ikut pendapat orang ataupun rasa. Yang baik sebenarnya ialah, yang betul ialah mengikut wahyu. Okey, cukup dulu. Kita tengok soalan. Ada soalan? Kena sebut qada kalau qada solat fardu dalam waktu yang sama. Seperti qada maghrib yang lepas. Kena sebut qada kalau qada solat fardu dalam waktu yang sama. Okey, kita dah solat fardu maghrib. Kemudian kita nak qada maghrib yang kita tinggal yang di masa yang lampau. Bila nak qada maghrib? Di waktu maghrib juga. Kena sebut qada, tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Sebenarnya bila kita solat dah maghrib, kemudian kita nak qada, kita dah niat tu qada tu. Jadi tidak ada keperluan untuk menyebut qada. Sebab memang niat dalam hati kita memang ada qada. Dan Allah pun maha mengetahui kita qada. Tapi kalau nak sebut, silakan. Jangan kita kata kena sebut. Bila kata kena sebut, kena ada dalil. Nabi suruh tak? Tak ada. Kalau Nabi suruh ada dalil? Tak ada dalil. Maka jangan buat satu ketetapan mesti kena sebut qada selagi tidak ada dalil. Nak sebut, silakan. Wallahu a'lam. Contoh yang dilakukan bagaimana pula menolong pelarian Syria dan Rohingya. Dia termasuklah orang miskin, tak kira di mana-mana, tak kira bangsa apa, walaupun orang kafir. Sebab tu Allah puji Al-Abrar dalam surah Al-Insan. Sebab apa? Sejak dia termasuk dia bagi makan pada asira. Asira makna tawanan, kafir. Jadi umum, cuma yang terbaiknya bantulah orang miskin di kawasan kita dulu. Sebenarnya di Malaysia masih ramai lagi yang miskin, yang masih memerlukan makanan, pakaian dan ilmu. Jadi utamakan yang dekat dengan kita, yang di Malaysia. Lepas tu pergilah yang jauh. Wallahu a'lam. Niatnya salat sunat fajar ataupun niat salat sunat subhanallah. Fajar dengan subuh sebenarnya sama. Jadi Nabi guna dalam hadis tu raka'atai al-fajri, 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. Jadi fajar, kata ulama, fajar dengan subuh sama. Kita nak niat salat sunat fajar ke, niat salat sunat subuh ke, dua-dua tu adalah sama. Tidak ada beza. Bilakah waktu yang betul untuk solat sunat isyraq? Lebih kurang selepas habis waktu subuh. Lepas habis waktu subuh, iaitu waktu terbit matahari, tunggu lebih kurang 15 minit, barulah masuk waktu isyraq. Dan waktu tu dia sentiasa berubah. Kalau berubah waktu subuh, berubahlah waktu isyraq. Jadi kita tengok, lepas habis waktu subuh, ataupun ketika terbit matahari, tunggu lebih kurang 15 minit, maka ketika itu masuklah waktu isyraq dan boleh solat. Solat sunat fajar itu biasanya pukul berapa? Solat sunat fajar biasanya sebelum solat fardu subuh lah. Dan setelah masuk waktu subuh, bila masuk waktu subuh dilakukan azan, terus kita solat sunat fajar. Kita kena habiskan qada solat yang kita pernah tinggalkan. Tidak ada dalil lah. Kita kena habiskan solat qada yang kita pernah tinggalkan dulu, barulah boleh buat solat sunat-sunat yang lain. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil lah. Yang terbaiknya, kalau kita ambil pendapat kena qada solat yang kita tinggal dengan sengaja, yang terbaik buat semua. Qada pun buat, sunat pun buat. Sebab kita tak tahu
dengan umur kita yang tinggal ni, dengan amalan yang kita lakukan, kalau tak tambah dengan sunat, kita tak tahu amalan kita cukup ke tak. Bahkan Nabi kata solat sunat boleh menampung solat fardu yang kurang. Jadi kalau solat fardu saja dan qada saja, maka tidak ada penampal. Kalau solat fardu kurang, kita tidak ada yang boleh menampal kekurangan solat fardu. Jadi solat semua. Yang mengatakan tak boleh solat sunat sehingga habis qada, tidak ada dalil. Itu pendapat. Betulkah niat itu dalam hati dan tak perlu diucap? Ya, betul. Ulama sepakat. Ulama sepakat. Dulu kini dan selama-lama. Niat dalam hati. Yang sebut di mulut bukan niat, itu lafaz niat. Ulama sunnah ke ulama khalas sepakat niat dalam hati.